Didik TV KPM. Baiklah, kita teruskan dalam segmen Jari Jemari Ajaib ini ialah murid akan melaksanakan dua aktiviti, iaitu aktiviti yang pertama ialah murid diminta untuk memberikan pendapat mereka berkaitan dengan terapeutik. Dan yang kedua ialah murid mengenal pasti maklumat yang terdapat dalam petikan Jari Jemari Ajaib pada halaman 164 hingga 165 dengan menggunakan teknik bacaan RIP. Baiklah, kita teruskan dengan aktiviti murid cikgu yang pertama, iaitu apakah pendapat murid berkaitan dengan terapeutik. Baiklah, ada murid cikgu untuk memberikan maklum balas yang pertama. Silakan. Siapa ingin mencuba? Siapa ingin kongsikan? Okey, baiklah Yitong, dipersilakan. Silakan Itong. Cikgu, saya ingin memberikan pendapat tentang terapeutik. Terapeutik ialah sesuatu terapi atau kaedah yang boleh membantu seseorang itu menenangkan fikiran. Baiklah, terima kasih Yitong. Jadi menurut Yitong, terapeutik ini menurut pengetahuan sedia ada Yitong. Jadi Yitong mengatakan bahawa terapeutik ini dapat menenangkan fikiran. Baik, kita pergi kepada murid cikgu yang kedua. Siapa yang ingin memberikan jawapan? Ya. Silakan Emily. Dipersilakan Emily. Cikgu, saya ingin memberikan pendapat saya berkaitan terapeutik. Terapeutik ialah sejenis urutan yang mana seseorang yang menerima rawatan urutan akan menyebabkan seseorang itu akan menjadi lega dan kesakitan akan berkurangan. Ya, jadi mungkin Emily juga pernah melaksanakan terapeutik ya. Berdasarkan pengetahuan sedia ada, Emily mengatakan bahawa seseorang yang melaksanakan terapeutik ini dapat melegakan kesakitan pada tempat anggota yang sakit. Baiklah, seterusnya untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut berkaitan dengan indahnya terapeutik ini, cikgu minta Mira, tolong cikgu buka muka surat 164 dan 165 pada buku teks Bahasa Melayu tingkatan 4. Ada berkaitan dengan petikan, berkaitan dengan Jari Jemari Ajaib. Okey, baik, kita tengok seterusnya. Baiklah Mira dan juga murid cikgu di luar sana dan murid cikgu di dalam talian juga. Hari ini cikgu akan memperkenalkan satu lagi teknik bacaan, iaitu teknik bacaan RIP. Jadi untuk aktiviti kita yang kedua tadi ialah murid mengenal pasti. Jadi mengenal pasti secara yang lebih tepat, teknik bacaan RIP ini adalah untuk salah satu teknik ataupun kaedah yang mana murid boleh meningkatkan ataupun menguasai kemahiran untuk mengesan maklumat secara lebih berkesan. Jadi ini adalah teknik yang cikgu perkenalkan, ialah teknik RIP. Apa RIP tu? RIP yang pertama, R ialah membaca. Jadi untuk kita mengetahui maklumat, kita kena membaca. Baik. Dalam membaca kemudian selepas itu kita pergi kepada encode ataupun mengekod. Pembacaan melahirkan pemahaman, menerapkan idea yang disampaikan oleh pengarang dalam bentuk pemahaman. Jadi kita encode lah pembacaan tu supaya kita faham. Kemudian selepas kita faham tentang pembacaan tadi, murid akan membuat A, iaitu endnote ataupun menganotasi, iaitu membuat catatan. Jadi mereka akan buat catatan pada petikan di sebelah petikan tu. Baik, kemudian P ialah ponder, iaitu memikirkan. Jadi selepas murid membuat bacaan, murid mengekod, kemudian menganot, kemudian ialah mereka memproses maklumat yang diperoleh, memikirkan sama ada maklumat yang dibaca dapat disesuaikan dengan pengetahuan sedia ada mereka. Jadi ini adalah kemudian murid pula membuat analisis secara kritis. Jadi ini adalah salah satu kaedah lah untuk teknik bacaan RIP. Baik Mira, kita tengok bagaimana murid cikgu dalam talian melaksanakan aktiviti bacaan menggunakan teknik bacaan RIP. Okey, baik. Baik, seterusnya kita pergi kepada petikan yang pertama. Baik, petikan yang pertama. Ada sesiapa yang ingin memberi maklum balas kepada cikgu? Silakan, Silakan, Chandra.
Okey, dipersilakan Chandra. Cikgu, Ya. berdasarkan teknik bacaan RIP ini, perkara penting yang saya dapati ialah urutan merupakan suatu seni yang telah diamalkan Okey. sejak dahulu lagi mengikut kaum masing-masing. Contohnya, orang Melayu urutan tradisional, orang Cina terkenal dengan nama rawatan tuinologi dan orang India terapi basti luaran, terapi Varmem dan Shirodara. Rawatan ini dilakukan untuk melegakan kesakitan. Cikgu, selain itu, pada pendapat saya, dalam petikan ini saya mendapati bahawa urutan tradisional ialah kaedah alternatif untuk mengembalikan kesegaran tubuh, melegakan kesakitan dan membaik pulih saraf dan melancarkan aliran darah. Ya, baiklah. Terima kasih Chandra. Jadi tadi Chandra, apabila Chandra menyebut saja perkataan dan cikgu membuat notes ataupun menganot. Jadi urutan ialah satu seni yang mana urutan ini adalah digunakan sejak dahulu lagi mengikut kaum masing-masing. Contohnya ialah kalau orang Melayu urutannya dipanggil sebagai urutan tradisional. Ya. Orang Cina namanya ialah tuinologi. Orang India, masyarakat India, urutan apa nama dia? Terapi basti, luaran, terapi Varmam dan juga Shirodara. Baiklah cikgu. Baik. Berapa, sebelum kita teruskan tu cikgu, berapa ganjaran kita nak bagi kepada Chandra? Banyak dia jawab tu, tepat sekali. Tepatlah dari segi isi-isi penting yang Chandra telah laksanakan tadi. Jadi pada hari ini cikgu nak berikan kepada Chandra 4 bintang. Baiklah, 4 bintang untuk Chandra. Ya. Tahniah. Jadi tahniah Chandra. Baiklah cikgu, kita seterusnya. teruskan pula dengan kita tengok petikan yang kedua. Baik, petikan yang kedua, ada sesiapa yang ingin memberikan maklum balas kepada cikgu hari ini? Silakan. Kita ada Cia Suan. Cia Suan. Ya, Suan, dipersilakan Suan. Cikgu, setelah saya membuat baca menggunakan teknik bacaan RIP ini, terdapat juga pernyataan bahawa mereka yang mengamalkan kaedah urutan tradisional ini berpandangan bahawa kaedah ini membantu pesakit untuk mengelakkan kebergantungan terhadap ubat tahan sakit yang bersifat sementara. Di samping itu juga, kaedah rawatan ini telah mula diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu KKM, dan pada tahun 2007, KKM telah menubuhkan unit perubatan tradisional dan komplementari di hospital kerajaan. Ya, baiklah. Terima kasih Suan. Jadi menurut Suan, apa yang telah dibuat melalui teknik bacaan RIP tadi, cikgu di sini telah menandai apa yang telah diperkatakan oleh Suan, iaitu mereka yang mengamalkan kaedah urutan ini dapat membantu pesakit untuk mengelakkan kebergantungan kepada ubat tahan sakit yang bersifat sementara. Jadi bukan itu sahaja. Dalam petikan ini, menurut Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun KKM telah pun mengiktiraf kaedah rawatan tradisional Melayu sejak tahun 2007 lagi, dan KKM telah menubuhkan unit perubatan tradisional dan komplementari di hospital kerajaan. Ya. Jadi bukan sahaja di SPA, malah di hospital kerajaan juga telah pun menubuhkan pusat rawatan perubatan tradisional Melayu. Baiklah, macam mana pula dengan jawapan kawan kita tadi cikgu? Berapa ganjarannya? Ya, cikgu juga ingin memberikan 4 bintang kepada Suan. siapa tadi? Suan. Ya, 4 bintang untuk Suan. Tanya. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada murid cikgu yang keberapa ya? Yang ketiga lah. Yang ketiga. Untuk petikan yang ketiga. Siapa yang ingin memberikan maklum balas? Silakan. Siapa yang ingin mencuba? Boleh angkat tangan. Ya. Ya, baiklah Yitong. Yitong. Dipersilakan Yitong. Cikgu, berdasarkan maklumat yang terdapat pada perenggan seterusnya, petikan jari jemari ajaib ini, saya dapat mengesan bahawa bagi urutan tradisional Melayu sebanyak 13 unit perintis perubatan tradisional dan komplementari ditubuhkan di 13 buah hospital yang terpilih. Antaranya ialah Hospital Kepala Balas, Hospital Kepala Batas Pulau Pinang, Hospital Putrajaya, Hospital Sultan Ismail, Johor,
Hospital Sultanah Nur Zahira, Terengganu dan lain-lain lagi. Ya, baiklah. Terima kasih Yitong. Jadi menurut apa yang telah dibaca oleh Yitong tadi, maknanya urutan tradisional Melayu ini sebanyak 13 unit perintis perubatan tradisional dan komplementari telah ditubuhkan di 13 buah hospital kerajaan yang terpilih. Wow. Ya, sudah meningkat perubatan tradisional Melayu di negara kita. Betul tu cikgu. Berapa Ya. ganjaran untuk Yitong? Sama juga. Sama Cikgu juga. berikan 4 bintang sebagai permulaan anak-anak murid cikgu. Ya, tanya Yitong. Baiklah, Silakan cikgu. terima kasih Amira. Baik, kita teruskan kepada murid cikgu yang terakhir lah. Cikgu rasa siapa yang belum lagi ya? Emily. Ya, dipersilakan Emily. Silakan Emily. Cikgu, dengan membuat bacaan menggunakan teknik bacaan RIP ini, saya lebih mahir dan mudah untuk mengesan maklumat. Antara maklumat yang telah saya peroleh ialah berdasarkan statistik, pesakit yang menerima rawatan PT dan K di fasiliti kesihatan kerajaan mengikut jenis perkhidmatan dari tahun 2014 hingga 2018. Urutan tradisional Melayu mendapat banyak sambutan daripada orang ramai. Pada tahun 2014, sebanyak 18,683 orang pesakit telah menerima rawatan urutan tradisional Melayu ini. Bilangannya meningkat kepada 20,819 orang pada tahun 2015 dan 21,337 orang pada tahun 2016. Walau bagaimanapun, bilangan ini merosot sedikit kepada 18,184 orang pada tahun 2017 dan 17,580 orang pada tahun 2018. Baiklah Emily, terima kasih Emily. Jadi di sini ada statistik pesakit yang menerima rawatan PT dan K tadi di fasiliti kerajaan ya, fasiliti kesihatan kerajaan iaitu pada tahun 2014 hingga 2018 ada berlakunya peningkatan iaitu jadi maknanya terapi ini telah pun menjadi satu sambutan yang sangat menggalakkan di hospital-hospital kerajaan. Ya, baik cikgu. Baiklah, Berapa seterusnya, ganjaran untuk Emily? Ya, cikgu bagi 4 bintang juga kepada murid cikgu. Silakan tanya Emily. Baiklah, kita boleh cikgu teruskan? Silakan Mira? cikgu. Okey, baik. Kita pergi kepada ini untuk konsep urutan Melayu tradisional halaman 165. Jadi, bagaimanakah konsep urutan tradisional ni, Mira? Kita kena tahu apakah yang ditawarkan di hospital kerajaan. Baik, siapa? Adakah murid-murid cikgu di dalam talian untuk memberikan maklum balas? Baik, silakan. Siapa yang ingin mencuba? Ya, dipersilakan Suan. Cikgu, saya mendapati bahawa ada banyak konsep urutan yang terdapat di negara kita. Antaranya adalah urutan postnatal, iaitu urutan yang dilakukan terhadap ibu-ibu yang baru melahirkan anak. Selain itu, urutan patah merawat tulang yang patah. Dan seterusnya, urutan terapeutik, iaitu bahagian tertentu tubuh yang sakit atau ringsa. Akhirnya adalah urutan peningkatan daya tahan reproduktif, iaitu urutan tertentu untuk menambah baik fungsi sistem reproduktif. Ya, baiklah. Terima kasih Suan. Jadi ada 4 kaedah urutan dalam Melayu tradisional ini. Antaranya ialah urutan postnatal untuk ibu-ibu selepas bersalin. Ya, kemudian urutan patah untuk pesakit yang patah tulangnya. Kemudian urutan terapeutik pada bahagian yang tertentu yang sakit dan urutan peningkatan daya reproduktif. Jadi ada banyaklah konsep yang kita tawarkan ataupun di hospital kerajaan dan juga urutan Melayu tradisional yang terdapat di negara kita. Didik TV KPM